Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Najimi bin Kamali, nombor matrik 295252. Sekarang saya akan menerangkan tentang prinsip asas dan ciri-ciri yang perlu ada dalam sebuah perniagaan Islam. Dalam usaha untuk menjayakan sebuah organisasi perniagaan, terdapat beberapa prinsip asas yang memainkan peranan penting dalam menjayakan sebuah perniagaan yang selari dengan tuntutan Islam. Yang pertama ialah budaya setempat yang merujuk kepada amalan dan tingkah laku yang diamalkan dalam sebuah masyarakat. Dan yang kedua ialah agama dan kepercayaan yang merujuk kepada kepercayaan individu kepada Tuhan, dan pelibatan ini berbentuk kerohanian. Yang ketiga ialah pembangunan teknologi yang merujuk kepada kemajuan dan ketamadunan yang dicapai oleh manusia dalam membangunkan sesebuah tempat dan tamadun. Contohnya, dalam sektor perindustrian telah menggunakan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Dan yang terakhir sekali ialah ilmu kemahiran yang menggambarkan kesempurnaan penciptaan manusia. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan kebolehan berfikir, dan dengan kemampuan ini kita dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, terdapat 3 instrumen utama untuk memastikan lahirnya pembudayaan yang cemerlang dalam organisasi perniagaan Islam. Yang pertama ialah institusi Asyura sebagai badan pembuat keputusan, dan yang kedua ialah institusi Al-Hisbah sebagai badan kawalan pengurusan, dan yang ketiga ialah etika kerja Islam yang bersifat mutlak, universal dan praktikal. Seterusnya, saya akan menerangkan ciri-ciri perniagaan yang perlu ada dalam sebuah organisasi perniagaan Islam. Yang pertama ialah memastikan kecemerlangan. Sebagai pengurus Muslim, kita perlu membuktikan penglibatan kita dalam aktiviti perniagaan untuk menjadi contoh kepada yang lain dan perlu bertindak secara profesional. Dengan arti kata lain, pengurus yang berjaya akan bertindak selari dengan tuntutan Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ali Imran ayat 110. Yang kedua ialah menerapkan sifat kemesraan, seperti memberi salam antara satu sama lain ketika berjumpa. Jika prinsip mesra iaitu memberi salam diterapkan dalam diri setiap kaki tangan dan pengurus, ia akan mewujudkan sifat hubungan kekeluargaan yang tinggi dalam diri setiap kaki tangan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah berjumpa Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Apakah amalan sebaik-baiknya dalam Islam?" Dan baginda menjawab, "Hendaklah kamu memberi makan kepada fakir miskin, memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal." Jadi, daripada hadis ini kita dapat tahu berapa pentingnya ucapan memberi salam. Yang terakhir ialah kemuliaan akhlak. Akhlak merujuk kepada sistem kelakuan secara menyeluruh yang meliputi budi pekerti, kelakuan dan tabiat yang menjadi sebahagian daripada peribadi manusia. Para sahabat pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai akhlak baginda, dan Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa akhlak baginda ialah Al-Quran. Ini bermakna akhlak Rasulullah SAW yang ditunjukkan seperti percakapan, perbuatan, suruhan dan larangan ialah pancaran mesej yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi, jelaslah bahawa untuk menjadi sebuah organisasi yang terbaik, seorang kaki tangan perlu mempunyai akhlak yang terpuji dan serta adab yang mulia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nazika binti Samsudin, nombor matrik 293090. Saya akan membentangkan mengenai penyataan masalah ataupun isu semasa yang terdapat dalam prinsip perniagaan Islam. Yang pertama, antara isu atau masalah yang terdapat ialah rasuah, riba, memeras ugut dan mengambil harta dengan cara yang batil. Seterusnya, menipu dan bersumpah bagi melariskan perniagaan juga merupakan isu yang terdapat dalam perniagaan.
Pertama, rasuah merupakan isu yang paling berat dalam bidang perniagaan. Ramai usahawan yang mengambil jalan mudah untuk mendapatkan keuntungan walaupun mereka menyedari kesan-kesan negatif apabila melakukan rasuah. Kesan rasuah juga boleh juga menggugat dan menjatuhkan ekonomi negara. Kedua, riba. Riba merupakan perkara yang diharamkan di dalam Islam kerana riba perlu dielakkan di dalam perniagaan bagi mendapatkan keberkatan di dalam perniagaan. Seterusnya, yang ketiga merupakan memeras ugut dan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Apa yang dikatakan seperti berikut, seperti mencuri, merompak dan sebagainya. Akhir sekali, menipu dan bersumpah bagi melariskan perniagaan. Seperti menipu dalam perniagaan, mereka menjual barang yang tiruan dan iklan-iklan yang palsu. Perkara tersebut perlu dielakkan dalam aktiviti perniagaan. Dalam aktiviti perniagaan Islam, kita perlu mengelakkan empat perkara tersebut kerana kita sebagai umat Islam perlu menjalankan perniagaan dengan tulus bagi mendapat keberkatan dalam perniagaan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kajian lepas, kami telah menggunakan 4 jenis kaedah dalam menyiapkan kerja khusus ini. Yang pertama, rujukan utama. Seterusnya, rujukan kajian lepas. Yang ketiga, rujukan ilmiah. Seterusnya, pengumpulan data. Rujukan utama ini terdiri daripada 3 jenis, iaitu Al-Quran, hadis serta mazhab. Seterusnya, rujukan kajian lepas. Kami telah menggunakan hasil kajian yang bertajuk Prinsip-prinsip kualiti ke arah melahirkan usahawan muslim yang berjaya. Kami telah mendapati terdapat 5 jenis prinsip, iaitu usahawan muslim beroperasi melalui kuasa pasaran. Seterusnya, menghindari sikap tamak, memantapkan sikap berdikari, bekerjasama dan menubuhkan jaringan. Seterusnya, jihad ekonomi. Rujukan ilmiah pula terdiri daripada 3 jenis, iaitu buku, artikel dan jurnal. Buku ini kami telah gunakan sebanyak lebih daripada 1 jenis, antaranya pengurusan perniagaan Islam, konsep, isu dan pelaksanaan. Seterusnya, artikel. Contoh artikel yang kami gunakan, perniagaan dalam Islam serta Islam dan ekonomi saling memerlukan. Seterusnya, jurnal. Konsep perniagaan Islam, kajian Al-Quran dan Sunnah serta etika perniagaan mengikut perspektif Islam. Akhir sekali, pengumpulan data. Kami menggunakan 2 jenis, iaitu soal selidik. Soal selidik ini mengandungi 10 soalan mengenai tajuk. Kami menggunakan kaedah Google Form serta terdapat 20 orang responden yang telah menjawab soalan ini. Responden ini terdiri daripada pelbagai peringkat umur serta jantina yang berbeza. Seterusnya, temu bual. Kami telah menemu bual 2 orang warga UUM mengenai tajuk yang telah dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amdi binti Muhammad Syafi'i. Nombor metrik Daslam 293109. Perniagaan dan keusahawanan Islam adalah sangat penting pada hari ini. Hal ini dikatakan kerana setiap aktiviti perniagaan dan keusahawanan Islam mempandukan kepada akidah, syariah dan akhlak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan keredaannya. Antara kepentingan perniagaan dan keusahawanan Islam ialah dapat mengukuhkan ekonomi umat Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap usahawan Muslim wajib untuk membayar zakat perniagaan pada setiap tahun. Jadi dengan pembayaran zakat perniagaan mereka kepada pusat zakat di negeri masing-masing, sedikit sebanyak dapat membantu golongan yang layak menerima zakat seperti golongan asnaf, fakir dan miskin dan sebagainya, iaitu dalam bentuk makanan ataupun wang ringgit. Tambahan pula, hasil pembayaran zakat perniagaan juga boleh dijadikan sebagai bantuan awal perniagaan dan pinjaman perniagaan kepada peniaga-peniaga yang sedang dan atau baru ingin memulakan perniagaan. Contohnya seperti lembaga zakat negeri Kedah yang mempunyai skim bantuan daya diri kepada peniaga yang sedang menjalankan perniagaan dengan syarat tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 37 yang bermaksud
Ibadat itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat mereka. Takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Selain itu, kepentingan ini juga dapat menjaga syariat Islam dalam urusan perniagaan. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap perniagaan dijalankan mestilah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran telah melarang perbuatan riba, walaupun hakikatnya setiap perniagaan yang dijalankan mestilah menginginkan keuntungan yang maksimum. Jadi setiap perniagaan mestilah dijalankan tanpa ada unsur penindasan, penipuan dan riba bagi usahawan Islam. Sebagai contoh, dalam perniagaan sewa kereta, seperti pemberi sewa menyewakan keretanya kepada penyewa dan memberitahu kepada penyewa bahawa dia perlu pulangkan kereta yang disewa dalam keadaan minyak yang penuh, tetapi keadaan minyak kereta sebelum dipinjamkan adalah tidak penuh. Sebagaimana firman Allah yang menyebut tentang riba, iaitu dalam surah Al-Imran ayat 130, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Yang seterusnya ialah menghindari daripada sikap tamak dalam kalangan peniaga Islam. Tamak adalah sifat manusia yang ingin membolot segala harta untuk kepentingan diri sendiri. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahawa tamak adalah sifat rakus terhadap hal-hal yang membentuk rasuah dan bersifat kebedaan tanpa menghitungkan yang mana halal dan haram. Sifat tamak seharusnya perlu dijauhi oleh Muslim, terutamanya dalam melakukan perniagaan. Sebagai seorang peniaga Muslim, kita perlu sentiasa berusaha dan percaya bahawa rezeki ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita berusaha dengan cara yang baik, insya-Allah kita akan memperoleh rezeki yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Najm ayat 48, wa annahu wa aghna wa aqna. Maksudnya, dan sesungguhnya dialah yang memberi kekayaan dan kecukupan. Daripada ayat Quran di atas dapat kita yakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki pada umat Islam. Kita tidak perlu risau tentang rezeki yang dicari kerana semuanya adalah daripadanya. Jikalau kita tamak dalam mencari rezeki atau mendapatkannya dengan cara yang salah, belum tentu rezeki yang kita dapati akan mencukupi. Contoh tamak ialah peniaga menjual barang dengan harga yang mahal kepada pelanggan supaya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Sifat sedemikian tidak seharusnya ada dalam diri peniaga Islam, kerana Islam melarang perbuatan tamak dalam perniagaan kerana sifat ini hanya akan membinasakan diri peniaga tersebut. Seharusnya peniaga Islam harus percaya bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memberi rezeki kepada mereka. Seterusnya dapat memupuk sifat kejujuran dalam diri peniaga Islam semasa menjalankan perniagaan. Islam melarang dengan tegas sebarang bentuk penipuan dalam perniagaan. Antara bentuk penipuan yang selalu dibuat oleh sesetengah peniaga Islam adalah mengurangi timbangan dan bercakap bohong tentang barangan yang dijual. Sesiapa yang melakukan unsur penipuan dalam perniagaan, maka perniagaan tidak akan maju serta dibenci oleh masyarakat dan turut dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat ke-181 hingga 183 yang bermaksud, hendaklah kamu menyempurnakan sukatan dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain, dan timbanglah dengan neraca yang tepat timbangannya, dan janganlah kamu mengurangi hak orang ramai, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Contoh peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah SAW pada suatu hari, Rasulullah berjalan-jalan di pasar Bandar Madinah. Baginda lalu di hadapan seorang peniaga yang menjual longgokan buah. Rasulullah SAW memeriksa buah itu dengan masukkan tangannya ke dalam longgokan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menarik tangan keluar dan menunjukkan jarinya yang basah kepada peniaga itu. Apa ini saudara? Tanya Rasulullah SAW. Terkena hujan tuan, kata peniaga itu. Mengapa saudara tidak letakkan buah-buahan yang basah itu di sebelah atas dan supaya orang melihatnya, kata Rasulullah SAW. Kemudian baginda berkata lagi, barang siapa menipu, dia bukan pengikut saya. Pertanyaan yang terakhir ialah dapat memupuk sifat amanah dalam diri peniaga Islam. Sifat amanah seharusnya perlu ada dalam diri peniaga Islam. Peniaga Islam perlu memiliki sifat amanah ini kerana sifat ini diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
semasa menjalankan perniagaannya. Disebabkan sifat baginda yang amanah telah menyebabkannya dihormati ramai dan disenangi oleh pelanggan. Oleh itu wajarlah bahawa sifat sebegini haruslah dipupuk dalam kalangan peniaga Islam kerana akan memberi banyak kebaikan kepada mereka. Seterusnya, amanah adalah sifat yang terpuji dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran pahala yang sangat besar kepada mereka yang melaksanakan amanah dengan adil. Diceritakan dalam surah Al-Mu'minin bahawa antara orang yang beriman yang berjaya di akhirat kelak adalah orang yang amanah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minin yang bermaksud dalam berjaya orang yang beriman antaranya ialah orang yang menunaikan amanah dan janji mereka. Sebagai contoh amanah yang perlu dipupuk oleh diri peniaga Islam ialah menyediakan barangan keperluan harian dengan harga yang berpatutan. Islam melarang dengan keras perbuatan segelintir peniaga Islam yang sengaja menyembunyikan barangan demi kepentingan mereka. Perbuatan ini akan menimbulkan ketidakpuasan hati pelanggan yang memerlukan barangan tersebut dengan keadaan segera. Terdapat pelbagai cadangan yang boleh diambil kira oleh beberapa pihak. Antaranya ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan sewajarnya menyediakan kursus latihan dan pengurusan kepada para usahawan dan peniaga baharu sekaligus menyediakan kemudahan infrastruktur dan wang niaga kepada mereka. Seterusnya ialah pihak swasta. Pihak swasta seharusnya bekerjasama dengan pihak kerajaan supaya memperoleh hasil yang lebihkah. Bukan itu sahaja, pihak swasta juga boleh menunjukkan peluang pekerjaan bagi membantu meningkatkan ekonomi negara. Selain itu, orang awam. Orang awam mestilah bersifat jujur dalam proses jual beli antara mereka dan jual. Justru, orang awam perlulah mempelajari hukum dan adab muamalah dalam Islam, khususnya perniagaan. Di samping itu, cadangan lain yang diutarakan adalah kepada Government Linked Companies atau GLC. GLC merupakan satu pertubuhan yang berobjektif bagi memastikan pembangunan ekonomi sesebuah negara berjalan lancar. Oleh itu, pihak GLC sewajarnya membantu menyediakan tenaga kerja mahir sekaligus menyediakan rancangan pembangunan ekonomi negara. Akhir sekali ialah institusi Hizbah. Institusi Hizbah merupakan satu institusi yang menjaga kemaslahatan umum umat Islam tak kira dari segi ekonomi, politik dan sosial. Bertitik pula daripada perkara ini, institusi Hizbah perlulah bekerjasama dengan beberapa pihak yang berkaitan dalam mengawasi kebersihan premis. Bukan itu sahaja, institusi ini juga seharusnya membantu ras penipuan, pembohongan serta penyelewengan pada barangan dan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Atirah binti Muhammad Azmi, nombor matrik 292872. Okey, saya ingin menerangkan kesimpulan dalam report kami. Okey, yang pertama, kita melihat dalam prinsip-prinsip jual beli ini, Islam sangat menggalakkan aktiviti jual beli dan aktiviti perniagaan. Okey, dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seterusnya, galakan yang kita dapat lihat melalui ikon usahawan terkenal kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang sejarawan yang terkenal dengan sebagai usahawan berjaya. Dapat kita lihat dalam sirah Nabawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan satu akad yang merupakan mudharabah dengan Siti Khadijah sewaktu perniagaan. Selain itu juga Rasulullah SAW telah mengikuti pakcik baginda ke Syam pada usia 12 tahun lagi. Di sini kita lihat sudah terserlah sifat keusahawan Nabi Muhammad SAW sejak usia kecil lagi, iaitu 12 tahun. Ketiga, semua pihak haruslah bermain peranan yang penting dalam usaha menjalankan perniagaan. Untuk mengembangkan ekonomi Islam, tidak hanya seorang usahawan sahaja perlu bermain peranan, namun kerajaan, institusi-institusi tertentu seperti institusi hibah, GLC dan sebagainya juga memain peranan penting untuk mengembangkan lagi usaha keusahawanan dan seterusnya memajukan sektor ekonomi negara. Dan yang terakhir, iaitu Islam mengajar prinsip-prinsip perniagaan yang terbaik. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam prinsip perniagaan yang sudah pastinya halal dan tidak melanggar syariat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan mengenai soalan yang berkaitan prinsip-prinsip perniagaan Islam yang perlu diterapkan oleh usahawan dan peniaga. Pertama soalannya ialah, apakah itu prinsip-prinsip perniagaan Islam? Prinsip perniagaan Islam ialah suatu tata cara yang mengawal si penjual dan si pembeli untuk mematuhi syariah agar dapat menjalankan urusan jual beli dengan lebih sempurna. Yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, bahwasanya Allah menghalalkan segala jual beli dan mengharamkan segala riba. Jadi oleh itu prinsip-prinsip perniagaan Islam dibina bagi mengelakkan sebarang masalah yang berkaitan dengan urusan jual beli. Terdapat hadis Nabi yang menyatakan bahawa daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya, dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim. Jadi antara sebab prinsip-prinsip Islam dibina adalah untuk mengelakkan perkara-perkara yang sedemikian berlaku, antaranya faktor riba, penindasan dan banyak lagi. Kedua, soalan yang muncul ialah sejauh manakah prinsip-prinsip perniagaan Islam mampu membentuk keharmonian dalam isu muamalat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya prinsip-prinsip perniagaan Islam dijalankan, maka tidak akan berlaku sebarang penipuan, penindasan dan ketidakadilan semasa melakukan aktiviti muamalat. Hal ini akan mewujudkan masyarakat yang saling redha-meredai dan tidak berlaku sebarang perkara yang menggugat keharmonian, seperti mana yang Allah SWT berfirman menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Daripada ayat ini jelaslah bahawa perintah Allah untuk ke semua muslim bersatu hati dan menjauhi segala perkara yang boleh menggugat keharmonian, tidak kiralah dari aspek apa sekalipun, termasuklah dalam konteks muamalat dan sebagainya. Seterusnya, sekiranya ingin menjadi seorang usahawan atau peniaga yang berjaya, prinsip-prinsip perniagaan Islam perlulah diutamakan. Ini berdasarkan soalan ketiga, yakni apakah prinsip-prinsip perniagaan Islam sangat berhubung kait dengan usahawan dan peniaga. Sudah tentu hal ini kerana untuk menjadi seorang usahawan yang atau peniaga yang berjaya perlulah mengikuti kesemua perundangan yang telah ditetapkan dalam Islam, termasuklah prinsip-prinsip muamalat. Prinsip-prinsip ini termasuklah bebas daripada unsur riba, adil, layanan yang baik, melindungi hak-hak penjual dan pembeli, jujur dan amanah, rajin dan tekun. Inilah yang perlu ada dalam sifat seorang muslim bagi menjalankan aktiviti muamalat, dan ini berteraskan prinsip-prinsip perniagaan Islam. Seterusnya, bagaimanakah prinsip-prinsip perniagaan dapat membentuk insan yang beriman? Ini adalah berkaitan dengan ketakwaan dan iman di dalam hati. Prinsip-prinsip perniagaan yang berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis bebas daripada sebarang unsur negatif. Oleh itu, sekiranya diamalkan akan membentuk sahsia seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Tambahan pula, hadis Nabi menyebutkan bahawa aku taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana bila kamu berpegang kepadanya kamu tidak akan tersesat sama sekali. Apakah perkara tersebut? Yakni Al-Quran dan hadis yang Rasulullah telah sampaikan kepada kita. Oleh itu, bersahsia baik dan sentiasa patuh dan taat kepada segala hukum hakam yang telah disyaratkan dalam agama Islam merupakan salah satu ciri yang ada pada individu yang mengikuti prinsip-prinsip perniagaan Islam. Seiring dengan itu, dipetik dalam akhbar Metro Harian bahawa bagi membentuk individu yang beriman perlulah melahirkan sifat ihsan di dalam diri. Hal itu dapat dicapai sekiranya mengikuti prinsip-prinsip perundangan Islam. Dan soalan terakhir yang kami bawakan, yakni siapakah yang boleh mengamalkan prinsip-prinsip perniagaan Islam ini? Tidak hairanlah siapa-siapa saja
dunia ini boleh melakukan urusan jual beli, sama ada saya penjual atau anda pembeli, atau anda penjual atau saya pembeli. Oleh itu, maka wajarlah prinsip-prinsip perniagaan Islam ini boleh diamalkan oleh semua golongan, yang mana selagi ia bergerak Islam dan apabila dia bukan Islam juga boleh mengamalkannya, karena prinsip-prinsip perniagaan Islam ini bersifat syumul, yakni menyeluruh, karena ia bagi mengelakkan berlakunya perbalahan sesama manusia. Selain itu, dalam urusan muamalat adanya dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Maka kedua-duanya perlulah mengamalkan sistem muamalat yang berteraskan Islamik. Hal ini kerana sekiranya berlaku sebarang masalah yang melibatkan jual beli, maka masalah tersebut boleh dirujuk semula mengikut prinsip-prinsip perniagaan Islam yang telah ditetapkan. Tambahan pula, prinsip-prinsip perniagaan Islam bersifat syumul. Seperti saya katakan tadi, ianya menyeluruh dan tidak ada sebarang aspek yang terkecuali daripadanya. Maka jelaslah di sini bahawa semua golongan atau masyarakat boleh mengamalkan prinsip-prinsip perniagaan ini bagi mencapai keharmonian sejagat antara sama muslim. Hal ini boleh dicapai dengan cara sentiasa menjadikan majlis ilmu seperti kelas fiqh, muamalat, pengajian kitab yang berkaitan muamalat. Yang saya cuba sampaikan ialah bahawasanya dengan adanya pengetahuan lebih atau adanya insan-insan yang bergerak untuk memberikan ilmu, yang termasuklah prinsip-prinsip perniagaan Islam ini kepada masyarakat untuk membuatkan masyarakat tahu bahwasanya dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip perniagaan Islam yang perlu diamalkan, maka banyaknya masyarakat akan bebas daripada belenggu kejahilan. Seperti kata golongan bijak pandai, kesuburan pokok bergantung pada akarnya. Begitulah juga manusia, begitulah juga manusia, jika akalnya sentiasa berfungsi dengan baik, maka baiklah pertumbuhan manusia itu. Daripada analogi ini dapatlah kita fahami bahawa ilmu merupakan asas yang perlu diperkembangkan agar semakin banyak perkara yang kita dapat ketahui dan agar dapat bebas daripada belenggu kejahilan. Oleh itu, kami memohon sama-samalah kami memohon agar setiap yang melihat atau membaca apa yang kami buat ini dapat ilmu yang cuba kami sampaikan berkaitan dengan prinsip-prinsip perniagaan Islam. Sekian, terima kasih.